Kami rindu boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kerinduan hati ini boleh menjadi sebuah kerinduan yang Tuhan berkenan atasnya. Sehingga kehidupan setiap kami bukan cuma sekedar mengatakan apa yang kami pikir ingin kami lakukan buat Tuhan. Tapi kehidupan kami sungguh-sungguh ingin melakukan yang berkenan kepadamu itu secara nyata. Besertalah dengan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Bilang sama kanan kirinya, Happy birthday to us. 好，那我们要庆祝我们教会的39年的周年纪念。 Sharon tadi sudah mempersiapkan kita untuk dengar khotbah sebetulnya. 那大家已经准备了，让我们呢可以来聆听神的话语。 Tema kita pagi ini berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama. 我们今天的讲题呢，就是生根、成长、丰荣、结出果子。 Mari kita baca bersama-sama bagian Alkitab ini. 让我们一起来读这一段的经文。 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 歌罗西书第2章第6至7节，你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita memikirkan 亲爱的弟兄姐妹们，我们是否曾经想过， kenapa sebuah tanaman bisa tumbuh subur, tetapi ada tanaman yang layu meski ditanam di tempat yang sama? 就是即便种植在同样一个地方的植物，植物为什么呢？有些植物呢就猛长发芽，有的呢，有些植物呢它就枯萎了。 Tanahnya sama, tempatnya sama, hasilnya beda. 同样的土壤，同样的地方，但是有不同的这个效果。 Saya sudah pernah cerita tentang bunga gading yang Komisi Wanita dulu berikan sebagai hadiah waktu zaman pandemi. 那我曾经说过呢，有一种这个花，就是这个妇女会呢所贡献的，就是当这个疫情发生的时候。 Tanaman dalam vas bunga itu ibu-ibu masih hidup nggak? Atau udah nggak tahu gimana nasibnya? 那 Masih 妇女会们，你们在种的哪一个花呢？现在还活着吗？而且已经不在了。 Yang pernah ke kantor saya pasti pernah lihat tanaman itu masih ada. 啊，他们说那个花呢，现在还存在。 Secara berkala daunnya layu. 那按照它的这个时间呢，那个花朵呢，肯定的会枯萎。 Terus saya patahin. 然后我就把它 Rest 折 in 断。 peace ya. Rest in peace ya. 哦，就告诉他说你安息吧。 Terus tunas baru muncul. 然后呢，新的这个芽就长出来了。 Saya elus, welcome. 那我就抚摸着它说：“欢迎你来到这个世界。” Kenapa bisa layu? Kenapa bisa tumbuh di tempat yang sama? 为什么呢？会在同个地方成长？ Mungkin jawabannya terletak pada akarnya. 可能它的答案呢，就是在它的根 Apakah dia cukup dalam dan cukup kuat untuk menyerap air dan gizi?
它是否够深、够强壮，有足够吸收水分、足够吸收养分。 Hari ini ketika kita memperingati ulang tahun gereja kita, 今天，当我们庆祝我们的教会的周年纪念时， kita diajak oleh Rasul Paulus untuk merenungkan arah perjalanan rohani kita sebagai jemaat. 使徒保罗邀请我们呢，来反思我们教会所走这个属灵的路程是怎么样的。 Apakah kita ini sedang hanya bertahan hidup, 我们是否只维持着生命， atau kita sedang benar-benar bertumbuh dan berbuah bersama di dalam Kristus? 或者是我们已经真正的成长，而且在主基督里面呢结出果子？ Udah 39 tahun loh gereja kita. 我们的教会已经有30周年了，39周年了， Kita masih bertumbuh, 我们还在成长， kita masih berbuah, 我们还在结果子， atau kita hanya bertahan hidup? 而是维持着活着。 Ada sebuah pesan utama yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita hari ini. 今天呢，有一个非常主要的信息呢，我要告诉大家。 Gereja yang hidup adalah gereja yang berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah bersama untuk kemuliaan Allah. 一个有生命力的教会呢，就是扎根在基督里面的，在精进中成长，为了神的荣耀呢，共同结出果子的教会。 Inilah yang akan menjadi inti khotbah saya hari ini. 这就是我今天要讲的这个道的核心。 Mari kita mulai dengan bagian pertama dari nasihat Rasul Paulus. 让我们开始从这个使徒保罗劝勉我们的第一部分。 Berakal dalam Kristus adalah fondasi iman yang tidak tergoyahkan. 扎根于基督，就是坚定不移的信心。 Kata berakar artinya telah berakar. 那生根呢，就表明已生出来的根， Telah ditanam dan terus hidup. 而且被栽种，而且持续的成长。 Dan biasanya ini digunakan terkait dengan pertumbuhan rohani. 那一般呢是用来指呢我们在灵性上的成长。 Kata berakar menunjukkan bahwa kita telah dan sedang terus hidup tertanam di dalam Kristus. 那在这里生根的意思就是说，我们持续而且在主里面呢生根， Ini adalah tindakan yang dikerjakan oleh Allah. 这是上帝的作为， Allah sendiri yang telah menanam kita di dalam Kristus. 是上帝本身呢将我们扎根在基督里， Hasilnya tetap berlangsung. 而且它的效果呢是持续的。 Dan Rasul Paulus menyampaikan ini sebagai respon terhadap ajaran sesat yang ada di kota Kolose. 那使徒保罗呢，讲这些事呢，是为了反映了在这哥罗西那个教会呢，有一个不规制的这个教训。 Jadi ajaran sesat ini mendorong jemaat cari pertumbuhan rohani tambahan di luar Kristus. 那这些误导的教训呢，就是说要使这个基督徒呢，在这个基督以外呢，额外有灵性的成长。 John Calvin menuliskan begini. 约翰加尔文写道。 Jika seseorang tertanam dalam Kristus dengan dalam dan kokoh, seperti pada akar yang teguh, maka tidak mungkin ia dijatuhkan dari posisinya yang benar oleh siasat apapun dari iblis. 若有人呢在基督里扎根深固，如同根扎在坚固的这个根上，魔鬼的任何诡计都不会使他失去正确的地位。 Jadi kalau seorang berakar, tertanam dengan dalam di dalam Kristus, dia tidak akan bisa dijatuhkan oleh siasat apapun daripada iblis. 如果一个人呢在主耶稣基督里面扎根而且坚固，那么任何这个魔鬼的诡计都无法动摇他。 Saya punya sebuah contoh. 我有一个例子， Kita semua pakai Waze, pakai Google Map. 我们经常呢会用这谷歌地图，而且用这个Waze。 Meskipun kita sudah tahu arahnya akan pergi kemana. 虽然我们知道我们要走的方向， Kenapa kita pakai Google Map? 为什么我们要用这个谷歌地图呢？ Karena kita membutuhkan panduan.
因为我们需要这个导航， ganjil genap. 那有时候呢有单双， Jalanannya macet atau tidak? 然后那个街道是不是堵塞？ Jalan alternatif apa yang disarankan? 那我们可以走什么另外的一个别条路？ Tapi bukankah kita pernah mengalami waktu kita buka Google Map tapi sinyal kita hilang? 那我们有时候呢，在打开这个谷歌地图的时候呢，突然没有了信号。 Saya pernah mengalami 我已经经历过。 mau pergi sama keluarga ke sebuah taman di daerah SCBD yang viral itu. 那我要到一个这个园子里呢，然后要到那个地方。 Hanya karena salah belokan di Semanggi, kami berputar-putar di dalam sebuah komplek perumahan yang sangat kecil jalanannya. 那就在这个圣马基那边那个周围呢，我走错了路，而且进入了一个很小的住宅区。 Akhirnya batal. 那结果呢不成了。 Setelah hampir 1 jam putar-putar di dalam tidak bisa keluar. 那我在里面呢旋转了大概1个小时呢，没有办法走出来。 Google Map-nya hanya membawa kami kembali ke jalan yang sama yang pernah kami lalui. 那谷歌呢就想到我们呢导航呢走来走去是走同样的一条的路。 Bukankah tanpa koneksi arahnya jadi ngawur? 那没有了这个信号呢，那么那个导航呢就乱七八糟了。 Bukankah demikian dengan kehidupan iman kita? 那我们在这个日常生活不是也是如此吗？ Tanpa kita berakar di dalam Kristus, 我们若不在扎根在基督， tanpa kita tertanam dengan dalam di dalam Dia, 不深的这生根在它里面， kita mungkin bisa bergerak, 我们可能可以前进， tapi kita tersesat. 但呢我们会迷失了路。 Itulah sebabnya banyak orang mengaku dirinya Kristen. Banyak orang mengaku dirinya Kristen, 那有很多人呢承认他是基督徒， pengikut Kristus, 是跟随主基督的人， tapi tidak pernah mempunyai akar yang dalam di dalam Dia. 但是呢没有真正扎根在基督里。 Mungkin dia bergerak, 可能他在前进， mungkin dia rajin ibadah, 可能他非常努力的来做礼拜， bahkan mungkin mengambil sebuah tindakan pelayanan. 甚至呢，他也参与了一种这个侍奉， Tapi sama seperti Google Map yang kehilangan sinyal. 就好像这个谷歌地图呢，已经失去了这一个信号， Bergerak tapi tersesat. 他在前进，但是已经迷失了路。 Saya punya beberapa contoh aplikasi praktis untuk poin pertama ini. 那我有这个非常呢实际的应用， Mari kita sediakan waktu untuk saat teduh setiap hari. 那让我们呢来预备这空出这个时间来做这个灵修。 Sediakan waktu bukan luangkan waktu. 那我们准备时间，不是控制时间。 Saudara ingat minggu pertama kita sudah diminta untuk menuliskan ayat Alkitab yang kita ingat. 你还记得吗？那天呢，我们有被分发了一张纸，然后我们要写出我们最小的、最认识的这一个经节。 Dan panitia sudah menggantungkannya pada pohon yang mereka buat dengan indah. 而且这个我们这里教会呢，这个帮助我们呢，挂在这一个树上了。 Saudara harus berakar di dalam firman. 各位弟兄姐妹们呢，我们必须在这一个真理里面呢扎根。 Seorang Kristen harus berjalan bersama dengan firman. 一个基督徒呢，必须以这个真理同行。 Murid Kristus harus mengandalkan firman. 成为神的这一个使徒呢，我们必须要根据这个真理而行。 Baca Alkitab dan berdoa bukan sekedar tahu lebih banyak, 我们读经祷告，并不是说要学习的更多， tapi supaya kita bisa mengenal Kristus lebih dalam. 而是让我们呢可以更深的去认识基督。
Ikut pembinaan di gereja bukan jadi kegiatan. 那在这教会里面参加这个辅导呢，并不是一种这个动作罢了。 Kalau cuma sekedar kegiatan nanti lama-lama bosan. 如果是一种这个行动罢了呢，最终呢，我们会感到了非常无聊。 Tapi supaya akar iman kita itu tertanam dalam ajaran Kristus. 而是让我们的这个信心呢更坚固，扎根在基督里。 Mari kita evaluasi apakah keputusan hidup kita itu betul-betul bersandar pada ajaran Kristus. 让我们来反思，让我们来评估，是否我们的生活呢，真正的是在依靠着基督。 Dan mari kita meninjau kembali motivasi pelayanan kita. 让我们回顾一下我们的服侍。 Kita melayani Kristus karena apa? 我们服侍基督为了什么？ Kita melayani di gereja ini karena apa? 我们在这个教会服侍是为了什么呢？ Apa karena ada Kristus yang telah menjadi teladan untuk melayani kita lebih dulu? 是否呢？因为基督已经呢预先为我们服侍了我们。 Tapi bukankah akar yang dalam saja tidak cukup? 但是呢，扎个生根呢，并不是那是不够的。 Iman yang sehat harus terus bertumbuh. 那健全的这个信心呢，必须要持续的成长。 Oleh sebab itu bertumbuh dalam Kristus adalah sebuah proses yang aktif dan terus berjalan. 因此呢，这个扎根于神的这个行为呢，必须是持续的。 Dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. 我们必须在主耶稣里面被建造、被坚固，就好像已经教训了我们的一样。 Kata dibangun menunjukkan sedang dibangun di atas sesuatu, pondasinya sudah ada. 那被建造就是说，被建在某个物上，就是说那个地基呢已经有了。 Kata diteguhkan berarti dikuatkan secara terus-menerus. 被坚固呢，就是说持续不断的被坚固。 Jadi bukan sekedar tahu lebih banyak, tapi punya keyakinan yang mantap, tidak goyah meski diserang pengajaran sesat atau waktu kita menghadapi penderitaan. 这并非只简单的了解了更多，而且只拥有坚定的信念，即便遭受异端教导的攻击，还是丝毫不动。 Jadi Kristus yang menjadi pondasinya, kita dibangun di atasnya. 那么主耶稣就成为我们的根基，而且我们就被建造在他的磐石上。 Pondasi itu yang memberikan kekuatan terus-menerus. 这个根基呢，给我们有足够的力量， Apapun situasi dan keadaannya. 无论任何的状况之下呢， Dan pertumbuhan ini bukan hasil usaha manusia. 而且这个成长呢，不是人的行为， Pertumbuhan ini adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. 而是这个圣灵在我们生活里，在我们的灵性生活里面的作为。 Namun itu tidak berarti bahwa kita menjadi orang-orang yang pasif, cuma sekedar menerima dan menikmati saja. 这并不表明呢，我们是这被动的，我们只接受罢了。 Kita dipanggil untuk berjalan dalam Dia. 我们被呼召呢，需要行在基督里。 Menjadi pribadi yang taat, pribadi yang setia, dan terbuka untuk dibentuk oleh tangan Allah. 成为一个顺服、一个忠心，而且呢被神所塑造的一个人。 Rasul Paulus menekankan bahwa pertumbuhan sejati itu bukan cari tingkat rohani yang baru. 使徒保罗强调呢，就是真正的成长不是寻求新的这个灵性这个层次， Tapi memperdalam pengenalan kita akan Kristus yang telah kita terima sejak awal. 而是要加深呢我们起初呢已经接受神的这一个认识。 Pengajaran firman Tuhan adalah pengajaran kebenaran. 神的这个教导呢，就是有关这个信实的， Dan itu harusnya menumbuhkan kita. 这必须要使我们可以成长。 John MacArthur berkata demikian.
约翰麦克阿斯说， semakin kita memahami ajaran kekristenan, 我们越理解基督的教义， semakin kita diteguhkan, semakin kita dibangun. 越被坚固，那么我们就越被建造。 Bukankah kita hidup di zaman ketika segalanya bisa tumbuh cepat? 我们现在不是活在这个一切都很快成长的这个世界里吗？ Followers kita mungkin banyak, 我们的这个跟随者很多， bisnis kita mungkin berkembang di dunia digital. 我们的企业呢在非常快速的成长。 Kita mampu menghasilkan banyak konten yang menyenangkan dan memuaskan mata orang. 我们呢可以创造出很多的内容呢，可以满足很多的人。 Tapi tidak semua pertumbuhan sehat, bukan? 但是这并不意味到呢，这些都是健全的成长。 Berapa banyak kasus orang yang tertipu karena gemerlapnya media sosial? 那我们看呢，有许多人呢因着这一个社交媒体的灿烂而被骗。 Berapa banyak orang yang tertipu dengan status di dunia maya? 那我们在呢这个虚幻的这一个状况之下呢，很多人就受骗了。 Berapa banyak berita yang tidak benar yang meninabobokan diri kita dari kenyataan yang sesungguhnya? 而且在社交媒体呢，有许多那个假信息、假知识呢，使我们呢已经没有办法选择了。 Tidak ada pertumbuhan yang sehat dari kondisi semacam itu. 那我们在这种情况之下呢，不会有健全的成长。 Pertumbuhan di dalam Kristus adalah seperti membangun rumah di atas fondasi batu. 那在主耶稣基督里面成长呢，就好像呢在磐石上建造的房子。 Dia kokoh, dia berdiri berdasarkan kebenarannya. 它很坚固，而且它可以存在呢，是因为这个信实而存在。 Fondasi yang diberikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. 这个磐石呢，这个根基呢，就是主耶稣在这个十字架上赐给我们的。 Karena bertumbuh dalam Kristus adalah sebuah proses yang aktif dan terus berjalan, 因为在主耶稣里面成长呢，是一个持续的，而且是积极的。 maka mari kita tentukan satu langkah pertumbuhan iman minggu ini yang menyatakan kasih Kristus. 那么我们在这一周里面呢，我们来决定一项事情呢，我们对主的这个爱呢，持续的成长。 Kalau masih ada syak wasangka di antara kita, 如果我们还在这个犹豫， berdamailah, 那我们必须要和解， saling mengampunilah. 我们要互相宽恕， Mari kita saling berbagi, mari kita saling memberi. 让我们来互相给予。 Kita sudah diajak juga kan untuk saling mendoakan. 我们经常被邀请呢，我们来为别人祷告。 Tuhan menjawab doa, 神有没有答复我们的祷告呢？ pasti. 肯定的， Tapi bukan seperti yang kita mau. 但是不是呢？好像我们所想要的， Seperti kehendaknya yang indah bagi setiap kita. 但是是按照神的旨意，是对我们每个人是美好的。 Bergabunglah dalam kelompok kecil, bukan sekedar supaya kita tuh bisa sosialisasi. 我们要参与这个小组，并是为了要有这个社交， Tapi supaya kita bisa dibentuk dalam komunitas tubuh Kristus. 而是要让我们在这个基督这个肢体里面呢被塑造。 Siapa yang sudah ikut KP? 谁已经参加了这个小组？ Ini malu-malu atau siapa yang sudah ikut KP? 请问谁已经参加了小组？ Jadi saya tidak akan bertanya buat yang belum ikut KP ya. 那么今天呢，我要问那个还没参加小组的人， Tapi bergabunglah dalam komunitas pemuritan di gereja kita. 那我们要参加这个教会的建立门徒这个教会， Itu adalah sebuah kelompok yang otentik. 这是一个真正的这一个小组。 Banyak baca buku rohani bagus nggak? 我们读呢这个关于
这个灵性的这个数据好不好？ Banyak baca buku rohani bukan cuma sekedar menambah ini harusnya. 那读更多的这个灵性的这个数据呢，并不是增加我们的知识， Tapi menambah sikap hati supaya kita bersedia dibentuk semakin serupa Kristus. 而是让我们的心态可以接受呢，被神塑造，也像主耶稣一样。 Dan apakah saudara sudah pernah meminta seorang mentor rohani untuk membantu saudara semakin setia berjalan dalam Kristus? 你是否曾经呢有邀请在教会一个属灵的辅导，让你呢可以更深的跟随主呢？ Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. 我们不能各自的成长。 Bilang sama kanan kirinya, aku nggak bisa sendirian. 你对你这个隔壁 Tapi jangan sama yang bukan pasangannya ya. 我自己不能够 Bahaya 成 itu 长 ya. Ya ketika istrinya lihat suaminya ngobrol bilang begitu sama wanita lain, pulang dari sini malah jadi masalah ya. 但是不要好像刚才说的哈， Oke, kita 那个很危险。 tambahin kalimatnya. 那我们再加上一些这个字句。 Aku tidak bisa bertumbuh secara rohani sendirian. 我自己一个人呢，没有办法在灵性上成 Yang 长。 suami istri, teman tetangga, sahabat relasi, mari kita bilang kanan kiri kita begitu. Aku tidak bisa bertumbuh secara rohani sendirian. 那在座的夫妻呢，还有这个朋友们呢，我们来自己来承认吧，我们自己无法成长。 Itu tanaman di dalam vas bisa tumbuh tuh kalau airnya saya nggak isi. 那在花盆呢的一个花呢，如果我们没有浇水呢，不能就成长。 Dia bisa tumbuhkah tanpa saya elus-elus? 那如果没有去抚摸它，它会成长吗？ Saudara tahu kan maksudnya itu menunjukkan dia dirawat, dijaga, dipelihara supaya bisa bertumbuh. 各位弟兄，我所指的抚摸它呢，就是说呢，它被照顾、在浇灌，让它可以成长。 Enak gak bertumbuh sendirian? 那自己成长是不是很舒服啊？ Saudara datang ke sini, 那各位弟兄姐妹们来到这里， mungkin datang rame-rame, 那可能呢不是一个大团体过来， tapi dari awal sampai akhir doing nothing, 但是从头到末了呢，没做什么事， tidak melakukan apa-apa, 不做些什么， tidak pernah terlibat 不参与， atau melibatkan diri, 不是主动的参与。 selalu menolak setiap kesempatan yang ada. 那经常呢有这个机会呢，我们就拒绝了。 Bisakah bertumbuh? 这样的人会成长吗？ Pasti tidak. 肯定的不会。 Tapi kan itu contoh ekstrimnya. 这是这个极端的这个例子 Jemaat GKI Sunter mah nggak gitu. 啊。我们基督这个孙德堂会的基督教会的这个会众不是这样。 Jika kita telah berakar dan bertumbuh, buahnya akan terlihat. 如果我们已经生根，那么它的果实就很清楚的看得见。 Berbuah dalam Kristus akan membuat kita melimpah dalam syukur dan kesaksian hidup. 那如果我们在这个基督里结果子，那么我们就在我们这个生命里、我们的生活当中成为这个见证。 Kata melimpah menunjukkan kelimpahan rasa syukur dan sukacita. 那在这里说就很凡事，就是说我们非常的这个感恩，而且我们也得到很多的丰盛，很丰盛。 Ini merupakan tindakan yang aktif dan terus-menerus dilakukan. 这是一个非常主动的动作，而且我们持续不断的在做。 Rasa syukur adalah respon yang wajar dari orang yang menyadari sepenuhnya kasih karunia Kristus. 感恩是一个非常正常的，因为我们知道呢，神是爱我们的。 Rasa syukur adalah buah nyata dari iman yang sehat. 那我们的感恩呢，是一个非常实际的，就是因为我们有这一个健全的这个成长。 Rasa syukur menjadi perisai. Waktu ada keluhan, waktu ada iri hati, dan ketika melihat segala sesuatu hanya berdasarkan aturan. 那当我们这个会感恩的时候呢，就成为我们在面对这个有问题、有危险的时候呢，而且按照这个律法的这定律的时候呢，我们就可以有这个坚固的信心。 Teologi Reform melihat rasa syukur itu bukan sekedar reaksi emosional. 那
这个改革中的这个神学呢，看我们的这个感恩呢，并不是因为是这个情感的这个反应， Rasa syukur adalah buah dari keselamatan. 我们的感恩呢，是因着呢是这个得救的这个果子。 Rasa syukur adalah motivasi untuk ketaatan yang sejati. 那我们感恩呢，就是说，让我们可以真正的服从。 Kita menaati Allah karena bersyukur, bukan agar supaya kita diselamatkan. 我们感恩呢，因为神呢，不是因为他已经拯救了我们，是因着我们要顺服他。 Rasa syukur adalah ciri dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh. 感恩呢，就是一个被圣灵充满的这个特征。 Tim Keller mengatakan begini, 那听克莱这么说， kita tidak dibenarkan oleh Injil lalu dikuduskan oleh ketaatan. 我们并非因福音称义，然后因顺服成圣。 Melainkan Injil adalah jalan bagi kita untuk bertumbuh dan diperbarui. 相反的，福音呢是我们成长和更新的道路。 Kira-kira apa ini ceritanya? 那请看一下这个图面，大概他们在说些什么？ Kita mungkin bisa menduga-duga, 我们可以猜疑。 kita bisa menciptakan banyak cara untuk menyampaikan sebuah cerita. 那么我们按照这个图呢，可以创造出很多的故事。 Sekarang saya mau tanya, perlu jawab ya, nggak jawab nggak selesai khotbahnya. 那现在我要问，如果没有人回答的话呢，我们的这个讲道呢就不会结束。 Siapa yang pernah berdiri di area mimbar ini tapi bukan untuk foto-foto? Yang pernah berdiri di area mimbar ini tapi bukan untuk foto-foto? Siapa? 有谁 Angkat tangan. 曾站在这个讲台上，但是不是因为要 Banyak 拍 ya. 照？ Oke, sekarang saya tanya untuk siapa yang tidak pernah berdiri sekalipun di area mimbar ini, bahkan termasuk untuk foto-foto? 那我要问，现在有谁不曾站在这个讲台上，甚至是为了要拍照？ Gambar ini memang gambar AI. 那这个呢，就是这个数字的这个人工智能的这个画面。 Gambar ini mungkin mewakili begitu banyak orang percaya. 那这个画面呢，可能是代表这么多的这个信主的人， Dia tidak pernah berdiri di mimbar. 他不曾站在这个讲台， Dia tidak pernah terlihat oleh orang banyak ketika melayani. 他不曾呢就是去服侍人。 Baginya tidak ada panggung yang tersedia yang dapat disorot. 那对他来说呢，他没有一个讲台让人可以去看着他， Tapi setiap minggu dia melakukan satu hal yang sederhana. 但是每一周呢，他只做了一个很简单的事， Dia menelpon orang yang dia kenal. 他打电话给他认识的人。 Untuk apa? 打电话做什么呢？ Untuk memberi semangat. 是给他激励他、鼓励他， Untuk mendoakan. 向他祷告， Untuk memberikan dukungan. 而且支持他， Untuk ingetin. 而且提醒他。 Minggu ini jangan lupa kita ke gereja ya. 这周我们不要忘了到教会去啊！ Ayo kita 聚会 beribadah bersama-sama. 让我们一起来到教会去敬拜神， Mari kita berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama. 让我们呢一起生根、成长，而且共同的结出果子。 Mungkin dalam percakapan imajiner saya akan bertanya kepada Bapak ini. 那可能在我的意识中呢，我要问这个各位弟兄姐妹， Kenapa Bapak melakukan ini setiap minggu? Kenapa Bapak melakukan hal ini setiap minggu? 你们为什么每一周呢来教会做这些事呢？ Karena Tuhan telah menguatkan saya, kata Bapak itu. 那么你们会说呢？因为神已经兼顾了我， Saya ingin menjadi kekuatan kecil bagi orang lain. 我要成为别人的一个小小的力量。 Itulah buah syukur. 这就是感 Bukan cuma 恩的果子， bukan cuma kata-kata. 不只是言语罢了。 Hidupnya berbuah karena kasih Kristus yang telah dialami. 那他的生活会结出果子呢？因为他已经经历了神对他的爱。 Karena itu mulai dan akhiri
hari kita dengan apa? Tulisin 3 hal yang kita syukuri karena Kristus. 因此呢，我们今天来写出3件事，我们为什么要感恩？ 2 bulan terakhir waktu saya khotbah dan perjamuan di Bandar Lampung, saya menyampaikan hal yang senada. 2个月前，在这个南丰的这个聚会的时候呢，我说出同样的事。 Bikin jurnal itu penting 那我们每天写出这个日记是很重要的。 untuk mencatat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. 那我们在这个我们的日记簿呢，记录我们每天一起跟神行走的这个经验。 Setelah kita rajin melakukannya, 当我们努力在做这件事的时候， kita akan melihat begitu banyak hal ternyata yang bisa kita syukuri dari hidup kita setiap hari. 那么我们就会意识到，其实，在我们这个生活当中有这么多的事呢，我们可以来感谢神。 1 hari ada 6, 30 hari ada 180. 如果每一天记录6件事，那么1个月呢就180件了。 Dalam setahun berapa? 那1年里面有多少啊？ Ngerti maksud saya? 明白我的意思吗？ Mana yang lebih banyak kita kasih makan? 是谁呢？我们给他吃的更多， Itulah yang ngedrive hidup kita. 那就是了推动我们的生活。 Jadi buah apa yang mau kita hasilkan? 那么我们结出什么果子呢？ Mari kita melayani sebagai respon syukur kepada Tuhan. Jangan karena diminta, ajukan diri dong. 那我们要感恩呢，我们必须要主动的来服侍，不要是被动的。 Ini salah satu contoh ya. 那举一个例子， Bagi yang berminat untuk melayani di parkiran, bisa menghubungi Pendeta Martin Kurniawan. 那要在这个停车场呢服侍的人呢，可以跟我联系。 Dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang datang dan mengatakan demikian. 到目前为止，每一个人呢来跟我说他要做这件事。 Memang lebih enak ada dalam ruangan yang nyaman dan dingin ketimbang panas-panasan. 真的，我们住在这个有空调的这个地方呢，感到非常的舒适。 Makanya saya memberikan 2 jempol ini sebagai apresiasi buat Pak Hendrik Lengkong, Pak Singgi, dan rekan-rekan lainnya yang rela panas-panasan bahkan kalau hujan-hujanan di lapangan parkir supaya Bapak Ibu bisa parkir dengan nyaman. 我要向这个 Henry 连公弟兄呢，还有跟他一起做工在这个停车场服侍的人呢，举起2个拇指。 Saya nggak nolak kalau ibu-ibu, musuh saya aja. 那如果有姐妹们呢说我想参加，我也不会拒绝。 Ya boleh aja sih, ya asal ngerti cara parkiran. 可以的，但是你必须要懂得呢，要怎么去停车破车。 Mari kita ajarkan mengucap syukur di tengah-tengah keluarga kita. 让我们在我们家庭里呢教导我们的这个家人呢来感恩。 Dulu waktu kecil saya selalu dibilangin begini, 那我们小时候呢，经常有人对我们说 bersyukur lu masih bisa makan. 你现在还有得吃，你必须要感恩， Lihat di luar sana masih banyak orang kagak bisa makan. 因为在外面很多人呢没有饭吃。 Sekarang anak-anak kita kalau nggak mau makan nugget, ngambek. Orang tuanya yang pusing kan? 那现在的孩子呢，吃什么东西呢，都还要再加添，还要加添。那 Makan 父母 sayur. 就有的不好吃的就不要。 Mari kita tawarkan diri kita di pelayanan sederhana. 让我们主动的参与这个简单的一个侍奉， Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. 成为我们呢对神表示的这个感恩。 Mari kita kembali kepada inti dari semua ini. 让我们回到我们这一切的核心。 Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. 我们一起来读。 Gereja yang hidup adalah gereja yang berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah bersama untuk kemuliaan Allah. 一个充满活力的教会是在基督里生根，在信心中成长，并
并为荣耀神的共同结出果子的教会。 Maka ulang tahun gereja bukan hanya soal perayaan, saudaraku. 因此呢，在这个教会，我们现在这个周年纪念不是只一个庆祝罢了， Ini adalah momen perenungan dan pembaruan. 这是一个反思和更新的时刻。 Apakah saya berakar dalam Kristus? 我是否已经在基督里生根？ Apakah saya sedang dibentuk dan dibangun di atasnya? 我目前是否呢，已经在在神的这个身上被建造？ Apakah hidup saya memancarkan syukur sebagai buah dari kasih karunia Kristus? 我的生命呢，是否散发感恩之心，如同基督恩典的这一个果子？ Mari kita tidak hanya jadi gereja yang aktif. 让我们不要成为一个活跃的教会， Mari kita jadi gereja yang hidup. 更是成为一个活着的教会， Gereja yang semakin tertanam di dalam Kristus. 一个越来越在基督里生根， Gereja yang semakin serupa Kristus. 越像基督， Gereja yang semakin memuliakan Kristus. 越来越荣耀基督的教会。 Mari kita jadi gereja yang semakin mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi dunia yang terhilang karena dosa. 让我们成为一个越来越爱神、爱人、爱这个因罪恶而败坏的这个世界的教会。 Ayo kita berakar. 让我们现在开始，让我们现在生根， Ayo kita bertumbuh. 让我们一起成长， Ayo kita berbuah. 让我们来结出果子。 Sudah waktunya. 这已经是时候了， Jangan sendiri-sendiri. 不要各自的， Ayo kita lakukan bersama-sama. 让我们一起来做。 Kita berdoa. 我们祷告， Kami tidak bisa sendirian. 主啊，我们各自不能， Kami perlu sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang kami. 我们需要走前后的人来帮我们。 Sebab tanpa itu jadi pertumbuhan yang egois. 若没有他们呢，我们就是一个是非常自私的成长， Buahnya tidak bisa dinikmati oleh siapapun. 而且的果子呢，没有别人可以享受。 Kami ingin jadi gereja yang taat kepada Tuhan. 我们是一个遵行着神的这个教会， Berakar, bertumbuh dan berbuah bersama. 生根、成长，而且共同结出果子。 Kiranya anugerah-Mu menyertai perjalanan kami. 让神的恩典可以跟随着我们的步骤。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。